Cuba. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di suara kita untuk kita sambung pengajian dan perkongsian kita yang telah lalu dalam subjek fiqhu al-muamalah, the science of muamalah ataupun human dealing, di mana kita dalam bab jual beli yang dilarang dalam syarak, al-buyu' al-muharramah, the prohibited sales or trading. Kerana asal-asal muamalah, especially yang bersabit dengan harta, ialah harus. Melainkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam Quran ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ataupun sunnah baginda. Ya. Dan saya telah notakan sebanyak 23 larangan yang paling asas sebenarnya. Walaupun kalau kita pergi lebih detail, ia lebih banyak daripada ini. Dan sebenarnya kesemua larangan-larangan ini ada kategori-kategorinya. Ya. Sebahagian larangan adalah yang bersabit dengan akad ataupun kontrak, dan sebahagian ialah larangan yang tidak bersabit dengan kontrak. Ia bersifat luaran. Cerita dia ada yang berhubung kait dengan kontrak, ada yang tidak. Dia hanya faktor luaran sahaja. Ya. Cuma saya rangkumkan sekali lah. Ya. Dan saya akan baca satu persatu, di mana saya dah baca pada kuliah yang lalu. Pertama, jual beli dalam masjid. Ya. Jual beli dalam masjid ni sebenarnya larangan yang tidak ada kena-mengena dengan kontrak. Dia faktor luaran yang disebut sebagai al-asbab at-ta'abudiyah, worshipping reason. Ya. Yang haram tu bukan barang itu, bukan orang itu. Mungkin semuanya cukup, rukunnya cukup, syaratnya cukup, tapi waktu tu tak kena, contohnya. Itulah faktor luaran. Faktor dalaman ni kalau sabit dengan rukun, sabit dengan syarat, ya. Dan saya dah baca dalil-dalilnya. Yang kedua ialah jual beli ketika khutbah Jumaat. Of course lah, pada hari Jumaat itulah ketika azan kedua. Bila azan kedua tu dah tak boleh dah. Dan saya juga dah baca ayat Qurannya dan juga hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengannya. So saya anggap benda tu clear lah, ya. Kemudian last kuliah yang lalu saya masuk jual beli yang keempat, ya. Langkau nombor 3 kan, dan nombor 2. Pasal hak ni ringkas sikit. Itulah tak boleh jual beli di atas jual beli orang lain. Ya. Al-bi' ala bi' al-muslim. Dan saya dah juga baca hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengannya. Malam ni saya nak masuk yang ke seterusnya. Pertama, kedua, itu ketiga kan. Mana yang keempat lah. Sebenarnya yang kelima. Pertama, jual beli dalam masjid. Jual beli ketika khutbah Jumaat ataupun azan kedua pada hari itu. Jual beli di atas belian orang lain. 3 lah. Malam ni keempat lah. Itulah jual beli yang berasaskan ghara, ya, atau juga disebut sebagai jual beli ghara, bai'ul ghara, ya. Pertama yang perlu kita tahu ialah apakah yang dimaksudkan dengan ghara. Dan sebenarnya dalam fiqhul muamalah, ghara adalah tajuk yang besar. Dalam banyak-banyak larangan
dia ada 3 adik-beradik. Hak ni hak champion sekali. Pertama ialah riba. The most champion prohibition in muamalah. Larangan hak nombor 1 sekali. Hak champion lah kata. Riba. Dia ada sepanjang zaman. Ya. Sebelum kenabian, semasa kenabian dan selepas kenabian. Saya tak beranilah kata ia akan ada sampai hari kiamat. Tapi hak kita nampak macam tu lah. Ya. Seolah-olah manusia ni dia tak boleh berlepas diri daripada riba. Kok mana pun nak riba juga. Ya. Kalau tidak riba secara langsung, direct riba, dia akan ada riba-riba yang tidak secara langsung. Ya. Hak langsung ni kita faham lah. Riba hak melibatkan pinjaman lah biasanya. Kita pinjam, dia cah lebih. Hak tak melibatkan kontrak-kontrak yang lain. Kalau tuan-tuan buat pinjaman di perbankan Islam ataupun institusi kewangan yang berasas kepada syariah compliant, dia buat pinjaman tu based on jual beli, lain lah ya. Tapi kalau tidak ada kontrak-kontrak yang melibatkan jual beli seumpama itu, dia betul-betul akad riba. Dia betul-betul akad jual beli. Dia betul-betul akad pinjaman. Loan kontrak, lending kontrak, mesti melibatkan riba. Kalau tidak, dia nak untung macam mana? Tidak. Ya. Of course lah, conventional totally riba. Ya. Dia bagi kita pinjaman, kemudian dia charge. Tak kisahlah nak panggil apa, dia nak panggil faedah ke, dia nak panggil interest ke, dia nak panggil premium ke, apa benda ke, access ke, apa benda. Ya. Kita tak ada apa-apa masalah dengan nama. We got not any problem with names. Dalam istilah syarak dia panggil la musyahata fil istilah. Nama ni tak ada masalah. Ya. La yashraban nasu min ummati al-khamra yusammunahu bighairi ismihi. Yusammunaha bighairi ismiha. Ya, dari Bukhari pada Abi Hurairah, kata Nabi, umat aku akhir zaman dia akan dia akan minum arak. Tapi dia tak namakan benda tu sebagai arak. Ya. Botol air mineral ni kalau diisi arak, ia tetap haram walaupun ditulis air mineral semula jadi. Natural mineral water. Dalam tu ada arak, boleh minum tak? Tak boleh. Nama nak buat apa? Yang penting isi tu. Tapi kalau botol arak isi air mineral, boleh minum tak? Boleh lah kalau dibasuh dengan bersih ya. Tapi janganlah minum depan orang pula, nanti orang kata kita minum arak padahal tu air. Ambil botol arak bawa balik kan, basuh isi botol mineral, isi air mineral ataupun isi air kosong, okey. Tapi kalau orang pergi rumah kita, dia nampak botol arak, dia ingat kita minum arak lah, fitnah lah di situ. Tapi asalnya harus. Pasal botol tu tak ada masalah ya. Of course lah nama kat botol tu tak ada masalah langsung, ada isi tu yang penting ya. Sama lah konteks ni pun, whatever names yang kita nak namakan ke atas charge yang dikenakan ke atas si peminjam, on top of the principle, ia tetap riba ya. Dan hukumnya adalah haram. Nak cerita riba lah nombor 1 kan ya. Sebab tu Allah Ta'ala mengharamkan riba. Sebenarnya lebih worse daripada Allah Ta'ala haramkan arak. Arak ni 3 step je, riba 4 steps ya. Step pertama adalah surah Ar-Rum, step kedua adalah surah An-Nisa, step ketiga adalah surah Al-Imran, step keempat adalah surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut riba secara panjang lebar, ayat 275 sampai 281. Berapa ayat tu? 6 ayat ya. Ayat panjang-panjang pula tu. Surah Al-Baqarah kan ayat panjang-panjang ya. Nak cerita riba nombor 1. Yang kedua ialah riba tadi kan. Macam riba tadi kalau jelas okey lah, kita tahulah pinjaman ambil lebih riba. Tapi ada indirect riba, riba yang kita tak sedar, kita tak tahu pun ya. Tuan-tuan pergi pasar raya, dia bagi discount card, ada charge RM50 per year, riba. Lepas tu kad-kad discount yang berbayar, kalau bayarannya teramat sedikit yang bersesuaian dengan cas yang dikenakan seperti cas pengurusan, cas kad, saya ingat dalam 10 or 20 ringgit. Itu yang saya belajar lah, that is okay. Kalau more than that, dia jadi riba. Kok mana pula riba? Riba ya. Kad diskaun ni kalau kita bayar lebih, dia jadi riba. Kerana kita bayar wang untuk dapat wang dalam waktu yang tidak sama, dia panggil riba
nasi'ah. Tapi kalau kita tak belajar in detail, memang kita tak tahu, kan? Saya sendiri pun sebelum saya belajar muamalah, saya pun tak tahu. Beli je. Kalau tak beli kan, tak dapat diskaun pula. Betul tak? Ya? Dia ada banyak benda-benda indirect. Bukan hanya dalam muamalah, benda yang ibadah pun kadang-kadang indirect. Kita ingatkan okey. Ya? Tuan-tuan tak dapat anak kan? Okey, nak dapat anak, tuan-tuan buat tahajud. Pukul 3 dengan pukul 4 pagi je. From 3 o'clock to 4 o'clock in the morning. Lain pada tu tak boleh. Sebelum tak boleh, selepas tak boleh. Ya. Lepas tu ada bacaan-bacaannya, ada zikir-zikirnya yang sebahagian tak maksud pun, tak riwayat Nabi pun. Ya. Jadi zahirnya macam okey, directly. Indirectly is not okay at all, because this thing must be based on revelation, because this is ibadah. Ibadah bukan hanya prinsipal mesti daripada syarak, wahyu, kaifiat pun mesti daripada wahyu. Tapi orang awam macam tuan-tuan tak tahulah. Sebab tu bila saya komen, saya kata I need your reference. Semua komen. Ni buah babi lah ni, lahabi lah ni, macam-macam dia bagi ya. Because orang awam tak tahu. Sama lah muamalah pun. Ya. Kalau kita tak belajar in detail, memang kita tidak tahu. Kad diskaun ada riba. Yang berbayar. Kalau tak berbayar tak apa. Ataupun berbayar, tapi bayar sedikit sekadar untuk pengurusan, that is fine. Dan ini banyak diamalkan oleh pasar raya besar sebelum daripada ini. Sekarang saya tak pastilah sebab saya jarang shopping di pasar raya. Ya. Allah Ta'ala alam, saya ingat masih ada. Ya. Jadi banyak benda-benda indirect. Luarannya macam okey, tapi bila kita semak di belakang, ada riba di situ. Of course lah, kalau tuan-tuan terlibat dengan apa-apa produk yang dikeluarkan oleh perbankan konvensional, 3 ni mesti ada. Pertama mesti ada riba, yang kedua mesti ada judi, yang ketiga mesti ada gharar. Sama juga judi. Tadi nombor 1 riba kan? Besar sekali. Ada direct, ada indirect. Indirect ni lah kita kena be aware ataupun be careful. Yang kedua, judi. Sama juga. Larangan yang besar nombor 2, judi. Ya. Ada yang direct, ada yang indirect. Direct semua orang tahu. Pergi tekan nombor ekor, judi. Semua orang tahu. Betul tak? Walaupun dah terpampang di muka pintu spot toto tu, orang Islam dilarang masuk. Lepas tu Majlis Agama dia boleh rush, dia boleh tangkap tuan-tuan kalau tuan-tuan masuk. Pasal dah ada akta melarang orang Islam masuk ke premis-premis judi. Sekecil mana pun. Ya. Kita nak larang judi tak ada, susah juga kan. Mungkin kerajaan ada polisi-polisi tertentu. That is not our business. Business kita ialah tak masuk ke premis judi. Ya. Tapi memandangkan Malaysia ni ada orang Islam, majoriti pula tu, 65% orang Islam. Jadi dia buatlah undang-undang. Orang Islam memang tak boleh masuk premis judi. Ya. Saya kerja di Genting Highland more than 1 year. Genting Highland tu pelusuk lubang mana semua saya tahu. Atas. Saya dah pernah kerja dulu sebelum jadi ustaz. Belum nak start lagi pun. Ya tak? Ada orang kata orang Islam boleh masuk apa dia panggil tu? Kasino. So saya tak boleh. Kalau masuk tu mungkin dia ada lesen besar lah. Ya. Sebab memang kita tak dibenarkan masuk ke premis judi. Kalau kita masuk memang boleh ditangkap. Ya, lepas tu Majlis Agama buat rush apa semua kan. Ya. Direct judi, semua orang tahu. Tapi ada indirect judi. Ada indirect. Ya. Tuan-tuan pergi ke kolam berbayar, ada indirect judi di situ. Sebab tu setahu saya orang yang ahli muamalat bila bercakap tentang benda-benda seumpama ini, dia kata tak boleh. Selain daripada gharar, selain daripada hal yang lain, judi ada juga di situ. High speculation, spekulasi yang terlalu tinggi, kita tak tahu dapat ke tak dapat. Ya? Boleh jadi rugi, 100% rugi. Judi ni betting, semua orang tahu. Tapi judi juga bukan sekadar betting, tapi bila ia melibatkan spekulasi yang melampau yang kita tak boleh kawal. Spekulasi ini kalau kita boleh kawal, okey. Kalau dia tidak terkawal, kenapa trading
apa nama, forex online haram. Salah satu sebab ada judi lah. Dia tak ada orang yang regulate. Yang online tu, kita punya bank negara dia tak monitor, tapi dia tidak regulate, dia tidak kawal benda tu, sehingga ia menjadi spekulasi yang terlalu besar. Di samping kesan-kesan yang lain lah, fluctuation kepada duit boleh berlaku inflasi dan seumpama. Tapi ada unsur-unsur judi, indirect judi yang kita masalah ni. Yang mana orang yang tahu saja yang tahu dan belajar. Saya sendiri pun kalau saya tak belajar, saya pun tak tahu. Saya ingat dalam 6-7 tahun ni baru reti bab muamalah ni. Dulu saya zero juga tuan. Kita belajar dulu degree, belajar basic je. 25 years ago. Saya grad pun dah 20 years lah, 21 years, 21 tahun. Dulu mana ada benda-benda seumpama ini. Online ni kan baru. Jadi satu riba, kedua judi. Ada indirect, ada yang direct. Direct okey, indirect ni yang kita tak tahu. Kita kena bertanya orang yang tahu. Kad diskaun ni pasal apa dia jadi riba? Sebab tuan-tuan bagi duit untuk dapat duit. Sebenarnya tuan-tuan dapat diskaun tu, tuan-tuan dapat duit. Sepatutnya tuan-tuan bayar RM100, dia bagi diskaun 10%. Tuan-tuan dapat bayar RM90. Sebenarnya tuan-tuan dapat duit RM10 tu. Betul tak? Indirect tu. Tak dapat duit ustaz. Dapat duit. Patut tuan-tuan bayar RM100, tuan-tuan bayar RM90. Tuan-tuan dapat RM10. Kad tu tuan-tuan bayar bulan 1. Tuan-tuan buat trading bulan 3, bulan 4, bulan 5. Jadi tuan-tuan bagi duit untuk dapat duit pada waktu yang berlainan. Itu riba. Tak nampak ustaz? Memang tak nampak. Saya masuk kelas banyak baru nampak. Saya sendiri pun bela juga dulu kan. Ni pun ada kelas muamalah ni, exam pukul 9 suku. Sempat habis kot. Tapi exam sekarang online je. Sekarang ni banyak online. Present online, exam online, kelas online. Dan tuan-tuan tengok saya duduk makan kat kedai tu kan, ada earphone tu kan. Saya bukan dengar lagu tu. Kadang kelas tu, kat handphone tu. Saya duduk di sekolah pun, kadang pergi kantin, ada je kat telinga kan. Dia pergi tanya, ustaz apa benda ustaz kat telinga tu? Kelas. Oh, curi tulang dia kata kan. Jadi riba, judi. Ini larangan yang besar. Satu lagi ghoro. Riba, judi, ghoro. 3 ni champion lah, adik-beradik yang besar dalam larangan yang bersabit dengan muamalah. Asal cerita dia, kalau terlibat dengan 3 ni biasanya tidak ada toleransi. Haram secara sepakat para ulama. Cuma kita nak tentukan lah, hak indirectly ni kena ahli dah tentukan. Betul ke riba, betul ke judi, betul ke ghoro, ahli lah ya. Tuan-tuan masuk MLM, kadang-kadang ada unsur judi juga, ada unsur riba juga. Ghoro of course lah. Banyak ketidakjelasan. Baik. Malam ni yang keempat itu larangan ghoro. Pertama ialah apa maksud ghoro. Ghoro ni kalau kita lihat dalam buku-buku para ulama, sama ada yang klasik ataupun yang moden, mereka mendefinisikan secara berbeza-beza. Ya. Sama ada secara bahasa ataupun secara syarak, secara istilah. Sebagai ulama kata ghoro ni ialah al-khida', penipuan. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ada menyebut banyak ayat berkaitan dengan ghoro, walaupun ia tidak menjurus kepada ghoro dalam muamalah. Ya. Tapi ia bermaksud tipu daya, penipuan. Ya. Al-ghararu lughatan al-khida'. Itu yang saya dapati bila kita lihat definisi ulama berkait ghoro dalam bab bahasa. Ya. Ghoro ni ialah penipuan. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman ayat 33, kata Allah Ta'ala, ayat tu panjang, ujung tu, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kata Allah Ta'ala, janganlah kamu dighorokan oleh dunia. Dighorokan oleh dunia di sini maksud ditipu oleh dunia. Ghoro-ghoro ni makna ditipu. Ya, dunia ni memang penuh dengan tipu daya. Ya. Memang penuh dengan muslihat, khida'. Muslihat untuk menipu. Ya, muslihat ni ada dua. Satu muslihat okey, satu muslihat tak okey. Ya, muslihat untuk menipu tidak okey. Ya.
Dan kata Allah, janganlah kamu ditipu oleh tipu-tipuan sehingga kamu lalai akan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu dengan dunia dan jangan tertipu dengan benda-benda lain yang memalingkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu salah satu contoh ayat dia lah, dan banyak lagi ayat yang lain. Cerita dia ghurur ni makna tipu daya. Ya. Kalau tidak tipu secara direct pun, dia boleh jadi tipu secara indirect. Dan sebahagian besar orang yang buat ghurur ni memang dia ada niat nak menipu. Ya. Kita bila buat apa-apa transaksi dalam konteks moden hari ni, tuan-tuan buatlah apa-apa agreement kan, loan ke, financing ke, apa-apalah investment ke, sebenarnya macam di negara kita, bank negara telah menetapkan satu prosedur di mana mesti ada the principle of disclosure. Mesti disclose everything. Ya, kita nak melabur umpamanya, operator pelaburan mesti disclose everything. Kalau ada benda yang dia tak disclose, dia sembunyikan, maka dia boleh disaman ataupun diambil tindakan undang-undang. Mesti ada the principle of disclosure. Dia mesti disclose everything. Saya tak nafilah, ya, institusi kewangan di bawah bank negara memang ikut prosedur ini. Sebab itu kalau tuan-tuan nak isi borang, tuan tak pergi ke bank kan, tuan nak isi borang apa, kad kredit, personal loan, kat belakang dia kan macam-macam kan, syarat-syarat dia apa benda, maklumat apa, macam-macam. Dan mereka pun sentiasa keluarkan brosur daripada tahun ke tahun. Ada je brosur maklumat-maklumat terkini. Sebab prinsip itulah, dia mesti disclose everything. Maklumat mesti diberikan sebaik mungkin kepada pengguna ataupun consumer, customer lah ya, pelanggan. Tapi saya tak pastilah kalau institusi kewangan yang tidak diselia oleh bank negara, maybe mungkin mereka tak patuh peraturan itu. Tapi mesti ada disclosure, mesti ada orang kata apa, inilah kan, maklumat yang jelas lah ya. Baik, jadi ulama kata khidah, menipu. Boleh jadi menipu betul, boleh jadi dia niat nak menipu. Ya. Kita tak tahu di sebalik itu dia menipu. Kenapa orang nak sembunyikan? Dia niat lah tu. Betul tak? Dia jual kereta, kalau dia beritahu A sampai Z, tak ada ghurur. Kesan dia ialah mungkin orang takkan beli kereta dia. Tapi tak apa. Betul tak? Kita nak jual kereta, agak-agak kita nak cerita A sampai Z tak pasal kereta kita, terutama kekurangan yang ada pada kereta kita. Biasa kalau orang tak tanya, kita takkan beritahu lah. Of course lah, di Yuska tu tuan-tuan tanya baru dia jawab. Kalau tuan-tuan tak tanya, haram dia tak cakap. Buat apa dia nak cakap keburukan produk yang dia jual? Tak laku lah contohnya. Sedangkan ia telah menyalahi syarak dan berdosa sebenarnya. Dia kena terangkan keaiban yang ada pada produk. Apa-apa yang kita jual, kita bukan hanya kena cerita benda baik, tapi kena cerita juga tentang keburukan-keburukan yang ada. Sebab itu kita jangan tertipu dengan pemasaran ataupun marketing apa-apa produk pun. Kita baca brosur je, oh bagus kan, produk ni boleh sembuh, boleh itu, boleh ini, boleh tak sembuh pun. Ya tak? Dia takkan cerita. Kalau dia masukkan testimoni pun, dia akan masukkan testimoni yang berjaya. Dia buatlah WhatsApp kan, bukti-bukti dia WhatsApp lah apa benda lah. Ya. Kadang tak betul pun, ataupun betul tapi hak tak jadi dia tak bagi tahu. Ghurur lah tu. Ya. Dia menyembunyikan suatu maklumat untuk niat nak menipu pelanggan supaya barangan dia kehabisan. Dan saya personally memang saya amalkanlah benda ni. Saya jual kereta baru-baru ni. Asyik WhatsApp. Panas juga kan. Asyik kena keluar duit aja, saya pun jual. Iklan lah mudah. Orang telefon tuan-tuan, saya beritahu kereta saya A sampai Z. Semua saya cerita. Kereta ni apa? Dan saya tak fokus pada kebaikan. Sebab kereta ni semua sama je. Kelebihan dia sama. Tak ada apa pun. Cuma yang kita cerita keburukan dia. Saya cerita kereta saya ni, sejak saya pakai 3 tahun, saya dah repair benda ni, dah repair benda ni. Cerita berlaku. Lo ni ada masalah apa? Masalah ni. Kalau cik ambil ni masalah dia. Saya ingat ramai telefon, berbelah-belah orang. Seorang pun tak beli. Tapi ada seorang Chinese guy, very good. Dia call saya pun cerita kat dia, kereta saya ni gini. Dia kata, you tak payah cerita.
Pasal saya pun pakai pijat. Saya tahu pijat punya perangai. Lah. Okey, tomorrow kita jumpa. Ya. Jumpa dia kira jadi. Dia bayar booking RM200, jalan. After 1 week, saya jual lah kereta tu kat dia. Satu hari settle. Jumpa dekat depan Abang Mi insurans tu kan. Dia buat belakang, dia buat apa nama, puspakong apa semua. Cina tu datang aja jumpa dengan saya, settle pada masa itu. Dah settle semua, terus dia transfer kat saya duit kereta yang berbaki. Walaupun dia Cina, tapi dia telah mengamalkan muamalah yang amat baik sekali. Ya, tak ada tipu-tipu, tak ada direct. Ya, clear mereka. Jadi kita nak cerita, dia kata tak payah cerita, okey je. Goro ni tak apa. Ya. Sebab itu nanti saya akan sebut. Goro ni asalnya tak boleh, tapi kalau si pembeli kata awak tak payah cerita, saya akan terima. Okey je. Tapi dengan syarat dia boleh membatalkan belian jika dia dapati ada apa-apa kekurangan. Maka tak apa. Yang tak boleh ni, duit yang berbayar are not returnable. Are not dia panggil apa? Tu tak boleh lah, tu menyalahi ya. Baik, nak cerita lagi tu ya. Tipu lah. Dan kebiasaannya orang menyembunyikan maklumat ni sebab dia nak tipu lah ya. Sebagai ulama kata al-ghararu huwal jahalah. Ini al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ya. Dan sekian majoriti ulama yang lain. Ghara-ghara ni ialah jahalah, ketidaktahuan. Kita tak tahu. Mungkin kita tahu tapi sedikit, dan kita tak tahu sedikit yang lain. Sepatut kita tahu 100%, kita tahu 50% saja. Kita tahu 80% saja. Kita tahu 90% saja. Kita tak tahu 100%. Itu orang lah. Kerana bila melibatkan muamalah, kita mesti tahu 100% tentang apa yang kita nak berurus niaga. Kita mesti tahulah. Kalau kita nak beli tu, kita kena tahu produk yang kita beli mungkin tak ada apa masalah sangat. Tapi kalau kita nak invest, kita bukan hanya perlu tahu tentang keuntungan yang kita nak dapat, kita juga perlu tahu pengendali ataupun syarikat yang menguruskan investment itu. Ya. CEO dia siapa, lembaga pengarah dia siapa, kita kena tahu tu supaya kita tidak tertipu. Dan memang banyak orang tertipu, ya. Sebab itu kita baca garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara. Bila kita nak invest, kita mesti tahu sekurang-kurangnya laporan kewangan suatu syarikat yang kita nak melabur. Kita kena tahu. Kalau tak ambil tahu, syarikat tu rugi dah. Masuk lah kita, burn lah duit, ya tak? Kena tahu sekurang-kurang laporan kewangan dia last year macam mana. Nak minta lah, ya? Tengok macam mana, ya? Itu nak memastikan tidak ada wara lah, ya? Dan supaya kita tidak rugi pada masa hadapan. Jahalah, mana tidak tahu. Termasuk tak tahu ni juga ialah bila kita hanya melakukan muamalah berasaskan assumption, agak-agak. Kata Ibn Hajar, at-ta'wilat, takwil saja. Ya. Dalam konteks klasik, jika ia menjual suatu barangan di dalam sampul ataupun dalam kantung, dia tak nyatakan apa yang ada di dalam kantungnya, ataupun dia nyatakan tapi tidak dibuka kantung itu melainkan setelah urus niaga dijalankan. Ya. Saya nak jual ni, nak jual gapoh, nak jual jam. Mana jamnya? Ada tu dalam sampul tu. Okey, saya beli, dia pun beli. Contoh saya buat mudah-mudah ni nak bagi faham. Ya, dia pun beli, dia pun jual. Ya. Buka-buka dalam tu jam tak padan dengan harga. Cakap kat penjual, apa ni jam macam ni? Tak naklah ambil balik duit awak. Apa pula saya dah jual. Ya. Sebab itu Islam tak benarkan ghara. Kerana mungkin ia tidak berlaku pada masa proses jual beli dijalankan, tapi dia mungkin berlaku pergaduhan selepas kontrak dilakukan. Jadi tak mahu benda tu ada, ya. Kesan buruk dia lah, ya. Ada ulama kata al-ghararu al-waham. Ghara-ghara ni waham. Waham ni makna kita tak jelas, ya. Ada pula kata al-ghararu al-khatar. Ghara ni ialah khatar. Khatar ni risiko. Risiko. Yalah, bila maklumat tak jelas, ada risiko lah. Benda jual dalam sampul, ada risiko. Macam mana benda ni? Betul tak? Jadi ghara ni melibatkan risiko juga.
Dan ia risiko yang boleh dielakkan. Kalau risiko tak boleh dielakkan, tak apa. Ya? Kita meniaga, contohnya, ada risiko. Risiko ni ada dua. Satu yang Syahrul terima, risiko-risiko yang by nature, mana semula jadi macam tu. Orang meniaga, orang melabur, ada risiko untung rugi, itu biasa. Itu risiko tak dapat dielakkan, unavoidable. Ya? Tak dapat dielakkan, risiko by nature. Ya? Mana ada orang meniaga untung saja. Sebab tu Islam meletakkan prinsip, bila kita nak melabur, mesti ada prinsip perkongsian risiko. Kalau tak ada prinsip perkongsian risiko, dia jadi riba. Ada orang nak meniaga. Meniaga apa ni? Telur ayam kampung kat Terengganu, hantar apa? Kontrak. Banyak kontrak dalam berbelah muka surat juga. Baca-baca. Saya baca klausa yang pertama, kedua, ketiga, dah tahu dah tak patuh syariah. Pasal apa? Pasal tak ada prinsip perkongsian risiko. Ya, jaminan wang dikembalikan. Tu tak masuk lagi keuntungan yang telah ditetapkan. Dah tetap siap-siap dah 1% per month contohnya. Setahun dah 10%. Macam mana dia boleh tetapkan? Bila dah tetap, mana kita tahu dia meniaga untung ke rugi? Perkongsian risiko tidak ada. Ya? Maka dia tidak patuh syariah sama sekali dan ianya haram. Tak payahlah kita melabur. Oh, patuh syariah ni ustaz? Mana patuh syariah saya kata. Dan dalam klausa pun tak dinyatakan syarikat ni ada penasihat syariah ke tidak. Kalau dia tak ada penasihat syariah, mungkin produk dia telah disahkan oleh penasihat syariah berbayar. Okey, yalah, kita nak lantik penasihat syariah, nak bayar, mungkin kita perlukan wang. Produk kita buat pergi kepada syarikat-syarikat swasta yang advisory financial, banyak bersepah kat luar. Ya, bayar kat dia. Macam kita sekarang lah, kita nak buat produk kan, kita ada lab, betul tak? Nak cek produk kita ni okey tak okey, kita tak ada lab. Kita bawa produk kita pergi ke lab-lab swasta, dia akan keluarkan pengesahan produk kita ni tak ada barang beracun. Kita suka duk beli Lazada, Shopee, ubat macam-macam, herba macam-macam, betul tak? Kadang kita nak tengok label yang kementerian tu, dia panggil apa tu? Label yang kementerian kan, kalau ubat-ubatan ni dia ada label apa tu? Anak pun pening lah. Anak baru sampai tadi, kereta pula buat problem tengah jalan, sakit kepala. Label apa? Kalau produk kesihatan dia ada label kan? Ha? Label apa dia panggil? Yalah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi label yang mengesahkan produk tu bebas daripada bahan-bahan beracun, bebas daripada steroid. Apa dia panggil? Kita boleh cek kat internet. Saya selalu cek kalau nak beli produk, saya selalu cek kat internet, pakai dia punya nama syarikat, nama produk ataupun nombor. Kadang-kadang dia kata disahkan. Itulah, bila kita cek nombor tu tak ada pun. Banyak berlaku. Dunia ini kan banyak scammer. Dia scam tu. Dia kata, apa dia panggil lah yang tu? Aduh, minum air dulu lah. Bismillah. Mungkin kita tak cukup modal, kita nak bayarlah kepada kementerian tu untuk sahkan produk kita tu. Ada syarikat-syarikat swasta yang mungkin boleh sah. Banyak produk-produk yang ada, ubat-ubatan lah terutamanya, produk-produk herba yang ada kat online tu kan. Kadang-kadang dia nyatakan sekali bersama dengan produk tu surat pengesahan daripada syarikat-syarikat tertentu yang mengatakan bahawa produk ni bebas daripada bahan-bahan terlarang, daripada bahan-bahan beracun, steroid lah terutamanya. Tuan-tuan beli produk, kena cek tu, jangan main beli aja kan, makan je, oh okey lah, dia taruh steroid. Ya, tu yang kadang makan dah kena buah pinggang. Ya. Kes ni pun sama juga. Ya. Bank negara mensyaratkan beberapa platform syarikat yang berurus niaga, antaranya MLM, untuk depa ada penasihat syariah depa sendiri. Tapi kadang-kadang depa tak mampu juga nak ada penasihat syariah. Nak lantik penasihat syariah ni bayar kadang tinggi kot. Jadi tak apa, dia boleh bawa produk dia pergi ke syarikat-syarikat swasta yang memang buat kerja mengesahkan.
penasihat kewangan berdaftar dipanggil, ya, financial advisory. Janganlah pergi yang standard, mungkin bayar mahal. Yang biasa-biasa, janji dia disahkan oleh bank negara, dia bawah tu lah, boleh, ya. Jadi okey, insyaAllah. Azan dulu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الصلاة القائمة محمدا وسيلة الفضيلة وعصر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Okey, baik. Dan ada banyak lagi definisi. Ghara ni ialah al-ghaflah, lalai. Ghara ni ialah al-khatar, bahaya. Macam-macam lagi, ya, cara bahasanya lah. Secara syarak juga ulama ada banyak definisi. Kerana kita fahamlah ulama kita ni kalau bab definisi, dia kadang-kadang mempunyai definisi yang berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Even saya sendiri pun kadang-kadang saya ada my own definition. Ada definisi saya sendiri dalam setengah keadaan lah, ya. Definisi dia tak ada hal, ya. Al-Imam Ibnu Abidin dalam hasyiahnya mendefinisikan ghara ni ialah ma la yu'lam husuluhu, apa-apa yang tidak diketahui dapat atau tidak, wujud atau tidak, okey atau tidak. Itulah maksud ghara. Mana banyak uncertainty, ketidakpastian, banyak untransparency, ketidaktelusan. Itulah maksudnya, ya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad kata al-ghara ialah ma lam tu'lam haqa'iquhu wala miqdaru, apa-apa yang tidak diketahui hakikatnya dan kadarnya. Dan macam-macam lagi definisi yang lain yang secara umumnya saya rangkumkan. Ghara ni melibatkan ataupun bermaksud ketidaktahuan, ketidakjelasan, ketidaktelusan, ketidak yang kesemuanya menunjukkan perkara-perkara yang negatif yang akan merugikan salah satu pihak, terutama kalau jual beli si pembeli, ya. Kalau pelaburan, orang yang melabur. Kalau orang yang menyewa, sewaan, ijarah, orang yang menyewa itu. Mungkin juga boleh berlaku kepada pihak yang pertama, bukan pihak yang kedua, tapi kebiasaannya ia berlaku kepada pihak-pihak yang berkenaan. Dan ulama sepakat ghara haram. Dan mana-mana jual beli ataupun urusan muamalah yang melibatkan ghara mesti dielakkan sama sekali, especially jika kita nak syariah compliance, patuh syariah lah, ya. Walaupun begitu, di sana ada juga ghara-ghara yang dimaafkan kerana ia tidak dapat dielakkan.
Kerana kadang-kadang sukar untuk kita nak mengurangkan risikonya, ataupun kadang-kadang ia telah diterima baik dalam masyarakat. Kerana kadang-kadang benda-benda ni kadang-kadang kita suka nak pastikan secara tepat bila kita melakukan suatu urus niaga. Contohnya orang dimaafkan, tuan-tuan beli lauk secara ceduk. Tuan-tuan beli lauk kan, ceduk kan, sayur ceduk. Lepas tu dia tengok RM1.2, RM2. Kalau you kan jual beli ceduk tak boleh. Lepas tu baru-baru ni online ada orang buat, saya ingat tahun lepas kot, selebriti buat jual beli ceduk tu. Ceduk dapat lipstick, ceduk dapat eye brush, ceduk dapat macam-macam kan. Walaupun benda tu simple, tapi banyak juga ahli-ahli muamalah respons jual beli seumpama ini tidak boleh diamalkan dan tak boleh jadi trend dalam masyarakat kita, kerana jual beli ceduk adalah adalah haram. Melainkan ceduk-ceduk yang sedikit ataupun yang tidak melibatkan kesan yang buruk kepada masyarakat. Contohnya ceduk lauk, okey je. Ada wara tu, kerana tak dipastikan kuantitinya, ceduk aja. Tuan-tuan makan buffet tu juga ada wara, tapi dimaafkan. Qardawi kata makanan buffet that is fine, walaupun ada wara, tapi ia wara yang sedikit dan tidak memberi kesan kepada kedua-dua belah pihak. Ada juga wara. Tuan-tuan pergi tandas, bayar 20 sen everyone. Masuk tandas bayar 20 sen kan? Wara tu, kalau ikut haram tu. Tapi dibenarkan. Kenapa? Ia wara yang sedikit yang tidak memberi kesan. Takkan nak suka air kita guna dalam bilik air kot. Ini wara-wara yang sedikit yang tidak memberi kesan dan tidak menjejaskan kedua-dua belah pihak. Sementara ia tidak dapat dielakkan dan dia tidak berhubung kait dengan penipuan sama sekali. Wara yang tak boleh ni wara yang banyak, wara yang melampau, yang memberi kesan dan boleh menjejaskan kedua-dua pihak, terutama pihak kedua. Tadilah pembeli, pelabur, penyewa, penggadai dan seumpamanya. Ya? Itulah cara amnya. Ada hadis Nabi SAW yang melarang wara, di samping ia disepakati oleh para ulama. Ala kulli hal, dalam fiqh klasik ada tak kurang daripada 10 jual beli wara yang berlaku pada zaman jahiliah. Mungkin tak berlaku pada zaman hari ini directly, tapi boleh berlaku indirectly, dan kita akan baca kuliah bulan depan satu persatu insya-Allah taala. Ada bai'ul husah, bai'ul mulabasah, bai'ul munabazah, bai'ul muqabanah, muzabanah, muqabarah, muhaqalah, ada bai' habli hablah, ada bai' dirabu jamal, ada beberapa yang lain. Campur saya ingat dalam 12 dalam konteks klasik. Dan mungkin saya akan kaitkan juga dalam konteks semasa sebahagianlah daripadanya yang kita praktik lah. Satu tadi saya dah sebut dah, kad diskaun, dan ada lagi beberapa hal yang lain insya-Allah taala. Mudah-mudahan ada soalan. Tak ada soalan, aku liqul azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr.